Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Hari ini tanggal 28 hari bulan Ramadan, yang di mana kita diberikan Allah panjang umur, sihat walafiat, dapat sampai hari ini kita berpuasa, dan dapatlah pula insya-Allah kita menambahkan amal-amal taat kita kepada Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita hanya tinggal lagi 2 hari saja. Hari besok 29 dan hari 30 iaitu hari Sabtu. Dan lepas tu Ramadan akan meninggalkan kita. Ya tuan-tuan, begitu sedihlah kita kerana kekasih Allah, tetamu yang sangat mulia, yang membawakan sekalian kebaikan kepada kita, pada lusa hari Sabtu ini akan meninggalkan kita. Jadi bagi orang yang beriman, yang beramal, dia akan merasa sedih dan sayu kerana dia ditinggalkan oleh kekasih yang mulia, tetamu yang mulia, Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi sebagai kita bersedia untuk nak menghadapi perpisahan dengan Ramadan, apakah dia persediaannya kita perlu lakukan? Semua kita mengetahui bahawa kita apabila di akhir Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu pada akhir Ramadan akan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya sebanyak mana yang telah dimerdekakan sepanjang bulan Ramadan, iaitu merdekakan mereka daripada api neraka. Dan begitulah dia kelebihannya di akhir Ramadan. Jadi akhir Ramadan ni para jemaah sekalian, iaitu pada malam 1 Syawal. Jadi Ramadan kita ialah pada 30 hari bulan terakhir. Maka pada malam itu merupakan malam yang terakhir untuk kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan itulah dinamakan dia Lailatul Jaizah, malam pengurniaan. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita kelebihan-kelebihan yang sudah dikurniakan sepanjang bulan Ramadan. Jadi pada biasanya pada 2 malam hari raya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, orang-orang ramai mungkin sibuk untuk nak menyediakan persiapan hari raya. Tapi sebenarnya pada malam Idul Fitri ini, itu adalah satu kelebihan, kerana dia adalah malam yang Allah nak sampaikan kurnia kepada hamba-hamba dia yang telah beramal. Jadi dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan bahawa Allah akan kurniakan kurniaan pada malam terakhir Ramadan, maka orang-orang sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Nabi jawab, tidak. Tapi sudah setentunya seseorang pekerja yang sudah menunaikan kewajipannya, sudah tentulah balasannya, kesempurnaan gajinya atau ganjarannya. Maka begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawa contoh supaya kita memahami di akhir sekali bulan Ramadan, maka kita akan dikurniakan Allah ganjaran yang besar. Apa ganjarannya? Ganjarannya pertama sekali diampunkan Allah Ta'ala akan sekalian mereka yang telah berpuasa, yang telah menahan diri daripada sekalian perkara yang dilarang, dan juga telah membuat amal-amal ketaatan dengan ibadat-ibadatnya, salat-salatnya, Quran, bacaan Qurannya, sedekahnya. Jadi Allah Ta'ala nak sempurnakan ganjaran pahala mereka itu. Begitulah pula Allah Ta'ala nak memerdekakan beberapa ramai hambanya dari neraka. Dan dalam setiap malam daripada bulan Ramadan, Allah merdekakan. Ada yang menyebutkan 1000 hamba dia, ada yang menyebutkan 1,000,000 hambanya dimerdekakan dari api neraka pada setiap petang waktu kita nak berbuka puasa. Ada yang tak menyebutkan jumlahnya, tapi sepanjang dalam hari kita berpuasa. Dan kalau sekiranya setiap petang itu Allah merdekakan 1,000,000 hamba, maka pada malam yang ke-30 dah 30 malam. Dah ada berapa juta? 30 juta. Maka pada malam kurniaan, iaitu pada malam Idul Fitri, Lailatul Jaizah, Allah SWT kurniakan sebanyak mana yang sudah dimerdekakan sepanjang bulan Ramadan, pada malam itu dibebaskan lagi, dan merdekakan lagi sebanyak itu pula. Jadi dah 30 juta.
Dalam setiap hari 1 juta dimerdekakan dari neraka. Kalau 30 hari dan 30 juta, maka pada malamnya Aidil Fitri, Lailatul Jaizah, dimerdekakan lagi sebanyak lagi 30 juta. Jadi total berapa? 60 juta. Masya Allah. Ini satu kelebihan yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia. Hamba-hamba dia yang taat, yang mengerjakan ibadat dan sabar menghadapi ibadat puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah, jadikanlah kami semua, ibu ayah kami, datuk nenek kami, pakcik-makcik kami, guru-guru kami, anak cucu kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami dan sekalian mereka yang mengikuti program Tazkirah Ramadan ini daripada golongan yang kelepaskan dari neraka-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita tahu bahawa semua kita akan melalui jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan yang lebih halus pada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan siapa yang boleh sanggup lalu itu? Sedangkan jembatan terpanjangnya 1,500 tahun. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Masya Allah. Jangan kata 500 tahun. 1 minit pun tak boleh. 1 saat pun tak boleh. Pijak saja dah terbalik. Na'udzubillah. Amalan kita macam mana? Amalan kita pun banyak yang rosak, banyak riak, banyak ujub. Allah. Habis yang dapat selamatkan kita hanya rahmat Allah Ta'ala saja. Tetapi kalau hamba itu sudah ditulis nama dia dalam buku Allah yang dia sudah diharamkan dari neraka, artinya apa? Artinya dia tak akan jatuh. Dia tak akan jatuh masuk neraka. Artinya apa? Artinya dia akan terus masuk ke pintu syurga. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami, ya Allah, daripada golongan yang langsung terus masuk ke syurga-Mu dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbil alamin. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita kena sungguh-sungguhlah. Mungkin sepanjang bulan Ramadan kita pun doa juga. Tapi kita tidak tahu mana satu doa kita yang diterima Allah. Walaupun kita yakin Allah terima doa kita. Tetapi pada malam satu Syawal, malam Idul Fitri itulah Nabi mengatakan Lailatul Jaizah, malam kurniaan. Maka kita rebutlah peluang terakhir ini. Kita pun tak tahu apakah kita sampai lagi umur kita pada tahun hadapan Ramadan ataupun tidak. Allahu alam. Memang semua kita mengharapkan semoga kita semua disampaikan umur kita ke Ramadan demi Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat. Dapat kami bertemu Ramadan demi Ramadan pada setiap tahun dalam keadaan Kau meridai kami dan mengampuni kami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kalau sekiranya tetamu yang sangat kita hormati, yang sangat kita kasihi, yang telah bawa banyak hadiah kepada kita, yang luar biasa hadiahnya, pahala-pahalanya berlipat kali ganda, apalagi dengan malam Lailatul Qadar, maka di sini bila tetamu tu nak balik, apakah kita hanya depan pintu kata selamat jalan, bye-bye? Tidak. Kenapa? Ini tetamu kita ni luar biasa ni. Kita nak sampai mana? Hantar ke mana? Sampai depan gate. Bye-bye, selamat jalan, naik taksi, naik Grab. Okey, jumpa lagi. Tak. Kenapa? Ini tetamu luar biasa ni. Membawa aku ganjaran, pahala, darjat-darjat yang tinggi-tinggi. Yang lebih tinggi pada langit dan bumi. Subhanallah. Habis macam mana? Hantar dia sampai ke airport. Flight dia pukul berapa? Pukul 7, 8 minit. Waktu maghrib. Jadi kita hantar dia sampai airport. Sebelum pukul 7 tu kita siap-siap lah bawa dia. Pukul 5.30 kita terus pergi ke airport. Lepas ada check-in semua siap-siap. Nak dekat ada fly, kita pun ucap selamat tinggal. Terima kasih. InsyaAllah baik tahun depan kita jumpa lagi. Ustaz ni macam orang nak belayar pula. Iyalah, itulah di Ramadan. Ramadan akan belayar meninggalkan kita. Dan dia akan hanya datang lagi 11 bulan. Kita pun tak tahu jumpa lagi ke tidak. Tetapi apabila kita mengetahui dia adalah seorang tetamu yang banyak jasa pada kita, yang sangat besar sekali ganjaran-ganjaran pahala yang telah dibawa kepada kita, sudah tentulah kita memberikan dia satu penghormatan yang penuh
takzim, keagungan kepadanya, kita pun antarkan dia sampai ke penghujungnya, ke di airport. Itu ibaratnya, makna kita pun sampai di penghujung Ramadan, kita akan mengadakan majlis wida Ramadan. Wida tu selamat tinggal lah. Jadi macam kita pergi Mekah, tawaf wida, tawaf selamat tinggal kan. Nak berangkat keluar pada Mekah, kita pun ucapkan selamat tinggal pada Kaabah. Macam itulah, kita pun nak tinggalkan Ramadan, maka kita pun dengan sayu hati melambainya dengan wida Ramadan. Selamat jalan wahai Ramadan, hingga kita bertemu lagi pada tahun depan. Kalau kita tak bertemu lagi, maka engkau pasti menjadi temanku di dalam syurga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, para salafus salih, orang-orang salihin, mereka apabila sampai di penghujung Ramadan, mereka sedih, sayu. Macam kita lah juga. Kita punya tetamu yang sangat baik tu akan berpisah rasa sayu. Sebulan dia sama kita. Dapat tidur, makan, minum, semua sama-sama kita. 1 bulan. Dengan dia bagi hadiah tiap hari bagi hadiah Allah. Ini nak tinggalkan kita. Sayu, sedih kita. Jadi kita pun sama-samalah merasakan kesedihannya di akhir-akhir apabila Ramadan nak meninggalkan kita. Itulah kita namakan dia majlis wida Ramadan. Majlis selamat tinggal Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, majlis ini kita akan adakan pada hari Sabtu tanggal 30 Ramadan sebelum masuk maghrib. Jadi maghrib kita dalam 7-6 minit, 7 minit, ya, lebih kurang lah ya. Maka kita akan adakan seperti biasa jam 5.30 petang ini dengan kita adakan tahlil. Tahlil untuk kita hadiahkan kepada arwah ibu, ayah, datuk, nenek kita semua. Ya, siapa-siapa yang ada dalam program ini pun, ibu bapa, datuk, nenek dia semua sekali. Kita jamakkan dia. Dan juga kita doakan untuk kita doa selamat semua sepanjang tahun kita. Dan demikian juga kita beristighfar, berzikir, menangis kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian kita tutup dengan doa wida Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah sedihnya kami. Masa begitu cepat berlalu. Dulunya kami mengharap-harap datang Ramadan. Kini Ramadan sudah hampir nak meninggalkan kami. Ya Allah, terimalah puasa Ramadan kami. Dan kurniakanlah kami panjang umur dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, hingga kami bertemu lagi Ramadan 1442 Hijrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepas peluang pada hari Sabtu 30 Ramadan bersamaan dengan 23 hari bulan Mei. Maka kita kalau yang nak siapkan juadah berbuka puasa tu, siap-siap awal-awal. Siap-siap awal-awal. Jadi apabila pukul 5.30 kita akan mulakan dengan tahlil, dan kemudian doa, kemudian lepas tu zikrullah, kemudian tu dengan doa wida Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Dan kita akan tutup jam 6.45 petang insya-Allah. Jadi di akhir-akhir tu tuan-tuan pun boleh sambunglah dengan doa masing-masing untuk supaya kita mendapatkan apa hajat-hajat kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah di satu majlis kita. Sedih dan sayu kita dengan Ramadan yang akan meninggalkan kita. Namun apa nak buat, setiap pertemuan diakhiri dengan perpisahan. Kasihlah siapa yang kamu nak kasih, tapi akhirnya kamu akan berpisah dengan dia. Maupun kasih kita kepada isteri, suami, anak-anak, keluarga, kita kasihlah mereka, tapi kita akan berpisah dengan mereka. Dan demikianlah kita kasih pada Ramadan, tapi kita akan berpisah dengan Ramadan. Tapi hanya perpisahan zahir saja. Hati kita, nurani kita, rohani kita tetap bersama dengan Ramadan. Seperti mana kalau kita dah belayar, walaupun kita dah belayar, tapi tetap kasih kita pada ibu, ayah kita, anak-anak kita masih lagi dalam hati kita. Kerana itulah sifat orang yang kasih, yang jujur, yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita dah sebut dua perkara persediaan kita untuk menghadapi akhir Ramadan. Persediaan pertama ialah kita menghidupkan malam Lailatul Jaizah, malam kurniaan.
Apakah dia malam kurniaan itu? Itu adalah sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana maksudnya sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah menghidupkan hatinya ketika semua hati mati. Ketika semua hati mati, alim-alim ulama ada mempunyai berbagai tafsiran. Di tafsiran yang pertama, semua hati mati itu maknanya dalam keadaan akhir zaman. Semua umat Islam yang telah lemah iman dan dipengaruhi dengan dunia, sudah tak pedulikan lagi hukum agama. Ibarat hati itu sudah mati. Tapi orang yang menghidupkan 2 malam hari raya ini, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka dia punya hati dia akan Allah hidupkan dengan iman, dengan taqwa, masih lagi dapat menahankan hukum agama, masih lagi dapat beramal dengan apa perintah Allah. Itulah hidupnya hati dia. Dan tafsiran yang kedua ialah bahawa hidupnya hati dia ketika semua hati mati, iaitulah pada yaumul qiyamah. Di mana yaumul qiyamah ialah hari amat dahsyat, di mana manusia bila berada di yaumul qiyamah di bawah matahari yang sejengkal atas kepalanya, peluh dia sampai ke pusat, sampai ke dada, ada sampai ke kerongkong dia. Macam itulah dahsyatnya yaumul qiyamah. Pada hari itu mak, ayah, adik, beradik, suami, isteri pun dah tak kenal. Kerana kebimbangan, nafsi, bagaimana diriku. Tetapi orang yang menghidupkan 2 malam hari raya ini, dia akan bangkit di yaumul qiyamah dengan tenang. Relax saja. Tak ada susah ke? Tak ada rasa panas ke? Tak ada. Kenapa? Sebab dialah daripada golongan yang menghidupkan 2 malam hari raya. Masya Allah. Kita nak hadapi yaumul qiyamah ni amat takut kita. Dengan hari yang amat panas. Dengan manusia sampai memijak antara satu sama lain. Tetapi orang yang hidupkan 2 malam hari raya, dia dalam keadaan tenang. Korbanlah sikit tuan-tuan. Seperti mana kita telah korban sepanjang 10 malam terakhir. Dengan kita ibadat Qiyamul Lail. Maka kita tambahkan lagi pada malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Dengan kita bangun tahajud, bangun Qiyamul Lail, sembahyang sunat tasbih, doa, menangis kepada Allah. Kerana inilah saat-saat terakhir kita sebelum kita melangkah masuk ke dalam Idul Fitri pada esok paginya. Jadi pada malam Idul Fitri, iaitu 30 Ramadan, malam 1 Syawal, kita hidupkan dengan solat. Kita hidupkan baca Quran. Bilakah kita nak buat tu Ustaz? Itu buat masing-masing lah di rumah. Tapi dia kalau bagus, dia buat waktu tahajud. Sepertiga malam terakhir sebelum masuk subuh. Pukul 2.30, pukul 3. Dia hidupkan, bangun malam. Ustaz, ini bukan Ramadan. Yelah, ini bukan Ramadan. Ini malam perkurniaan ini. Dan keduanya, ialah bahawa dia boleh juga sebelum dia tidur. Pukul 12, pukul 1. Ataupun pada lepas isyak. Dia semayanglah. Ustaz, ni bukan tarawih. Yelah, bukan tarawih. Tapi menambahkan taat dia kepada Allah. Semayang tasbih, semayang taubat, semayang hajat. Dah di akhir Ramadan ni, dah Ramadan pun dah berpisah daripada kita. Maka inilah kita pula semayang untuk memohon kekurniaan daripada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 2, kita kata program yang perlu kita isikan di hari terakhir Ramadan. Satunya sebelum masuk maghrib, 30 hari bulan Ramadan, hari Sabtu, jam 5.30 petang, widak Ramadan. Satu lagi ialah selepas isyak, iaitu tengah malamnya, malam Idul Fitri. Dan kita isikan program lagi yang seterusnya, ialah dengan kita bertakbir kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Semoga kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah Ta'ala. Semoga kamu tergolong daripada golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi daripada masuk maghrib, kita sudah melaungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya, itulah lawangan takbir. Teruskan. Terus baca takbir itu. Sampai lepas isyak. Sampai malam. Ustaz penatlah, mengantuk. Tidurlah, rehat sekejap. Lepas tu bangun lagi.
Malam kita bangun tahajud, kita takbir lagi. Subhanallah. Takbir ini disunatkan terus-menerus pada malam Aidil Fitri. Daripada masa maghrib 1 Syawal sampailah kepada imam angkat takbir solat Aidil Fitri, Allahu Akbar. Maka kita stoplah, tak payah lagi nak takbir lagi. Itulah takbir hari Aidil Fitri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita akan melakukan solat sunat Aidil Fitri. InsyaAllah solat sunat Aidil Fitri ada panjang sikit pembicaraannya. Kita akan bicarakan pada esok hari, InsyaAllah hari Jumaat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada bulan Syawal ini kita disunatkan melakukan beberapa perkara. Selain daripada kita ziarah-menziarahi yang akan saya detailkan, elaboratekan esok hari, maka antaranya ialah kita melakukan puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal ini telah disyariatkan, dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 2 Hijrah. Kerana pada tahun 2 Hijrah, setelah 2 tahun berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan beserta dengan umatnya, dan juga dianugerahkan malam Lailatul Qadar, dan juga dilakukannya zakat fitrah, dan juga dilakukannya puasa sunat Syawal pada bulan Syawal. Adapun kelebihannya telah disebutkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda, "Man sama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri." Sesiapa yang puasa bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari puasa bulan Syawal, maka seumpama dia puasa setahun. Macam mana pula boleh dapat pahala puasa setahun? Maka alim-alim ulama menghuraikan, jadi kalau kita puasa 30 hari, setiap amalan kita Allah Ta'ala akan gandakan 10 kali. Man ja'a bihasanatin falahu asyur amsalihah. Sesiapa yang datang di hari akhirat dengan satu kebaikan, diberikan dia pahala 10 kali ganda. Jadi kalau 30 hari, dia dapat 10 kali ganda, maknanya 10 bulan. 30 kali 10 jadi 300. Jadi 10 bulan. 10 bulannya pahala puasa kita dapat. Walaupun kita puasa 1 bulan. Dan kemudian kita puasa 6 hari pula dalam bulan Syawal. Jadi kalau sekira 1 hari digandakan 10, kalau 6 hari digandakan jadi 60. 60 jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan. Jadilah dia tu 12 bulan. 12 bulan tu dah kira 1 tahun lah tu. Itulah sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Maka hukum puasa sunat Syawal ini, jadi kalau kita puasa sunat Syawal, hukumnya adalah sunat. Tetapi dalam mazhab Malik, hukum puasa sunat Syawal ini ialah dalam setengah ulama, mereka menyebutkannya sunat muakkadah. Sunatnya sangat dikeraskan, ya. Jadi kalau boleh, kita jangan terlepas daripada puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal tu sebanyak 6 hari. Waktu puasa dia sepanjang bulan Syawal. Tetapi yang afdal bermula daripada 2 Syawal. Itu yang afdal lah, ya. Tetapi kita kalau tak sempat 2 hari bulan Syawal, kita boleh buat pada hari-hari yang mana kita ada ke lapangan, sampailah sebelum akhir Syawal. Itu masa yang panjang lah, 30 hari. Cuma di sini kita kena jaga juga, kalaulah sekiranya pada masa-masa kita ni didatangi tetamu, tetamu tu pun datangnya jarang sekali. Kadang-kadang saya datang. Jarang-jarang. Bila dia datang tu? Setahun sekali aja. Kadang 2-3 tahun sekali. Jadi kalau tetamu yang macam tu datang, kita raikanlah. Kita rai tu nak macam mana? Kita hidangkan dia jamuan, makan minum yang seada, dan kita pun makan bersama dengan dia. Ustaz, saya ni puasa. Yelah, tapi kita meraihkan tetamu tu dapat pahala. Nampak tuan-tuan? Kita dapat 2 pahala. Pahala pertama, niat kita nak puasa tu sudah ada. Dan keduanya ialah kerana kita meraihkan tetamu. 2 pahala. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau kita jemputlah makan, tapi kita tak makan tetamu, nak makan pun segan-segan.
Lainlah kalau tetamu tu yang kita selalu jumpa setiap bulan, dalam setahun 2-3 kali, tak apalah, itu kita pun tak berapa rasa sangat terasing ataupun jauh sangat dengan dia. Tapi kalau tetamu yang jauh tu, kita berilah penghormatan pada dia, ya. Itu memang sunnahnya. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang sahabat, kemudian dihidangkan jamuan makan dan sahabat tu berpuasa. Nabi kata, maka berbukalah kerana memberikan layanan penghormatan pada tamu itu adalah satu ibadah. Jadi macam itulah tuan-tuan. Melainkan kalau dia puasa qada. Puasa qada, puasa nazar, itu wajib. Itu wajiblah disempurnakan. Tak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunat, boleh dibatalkan. Ya? Kalau sekiranya dibatalkan, begitulah pahalanya. Dan demikian pula, waktu puasa Syawal ini juga, kalaulah sekiranya orang tu tak sempat habiskan 6 hari dalam bulan Syawal, dah masuk pula bulan Zulkaidah. Boleh tak dia qada, Ustaz? Boleh qada. Tapi itu tidak afdal lah. Yang afdalnya dalam bulan Syawal. Tapi kalau dia tertinggal, boleh dia qada. Kerana itu termasuk daripada puasa sunat yang berwaktu, yang dituntut. Kalau kita tertinggal, boleh kita qadakan dia. Begitulah dia dalam kata-kata mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Dan cara puasa sunat Syawal, caranya ialah kita boleh puasa terus-menerus 6 hari. Dan boleh juga kita berselang-seling atau ikut bila kita ada masa. Tak semestinya straight 6 hari. Ya, kalau biasanya orang buat tu straight 6 hari tu biasalah. Ibarat kata kalau sekiranya dah puasa 1 bulan Ramadan, kemudian kita buka 1 hari saja, kemudian lepas tu kita puasa lagi dia punya sunat Syawal pula, maka stamina dia, semangat dia, momentum dia masih lagi high, masih tinggi lagi. Sebab kita baru habis berpuasa Ramadan, jadi kita sudah terbiasa dengan tak makan, tak minum sepanjang 1 hari. Tapi kalau kita dah lapse, kita dah renggang, dah seminggu baru kita nak mula puasa, dah mula malas. Alamak, pasal apa? Dia punya gear pun, dia punya panas enjin pun dah down dah cool dah. Jadi nak start balik, dah lambat pula enjin nak start. Jadi, yelah yang bagusnya, afdalnya tu pada setelah kita menyambut Hari Raya. Hari Raya tak boleh puasa lah. Haram kita puasa. Demikian pula, dalam masa kita berpuasa ini, ada persoalan orang. Apakah boleh kita menggabungkan dia dengan puasa sunat? Menggabungkan puasa sunat dengan wajib. Umpamanya kaum ibu yang dalam masa Ramadan dia datang uzur haid, dia tak puasa 6 hari. Kemudian dia dalam bulan Syawal nak puasa pula 6 hari sunat Syawal dan nak gabungkan dengan puasa qada. Boleh ke Ustaz? 2 puasa yang berlainan niat digabungkan dalam satu ibadat, satu perbuatan. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diharuskan. Ini telah disebutkan dalam kitab Matla'ul Badrin dan telah difatwakan oleh Al-Imam Ibn Hajar, seorang ulama Syafi'i yang besar. Beliau mengatakan kalau sekiranya kita niatkan, tapi kena sebut qada dulu. Aku puasa qada Ramadan esok hari dan sunat Syawal kerana Allah. Aku puasa qada Ramadan esok hari dan sunat Syawal kerana Allah. Jadi dia dapat pahala 2. Pahala qada, yang itu wajib, dan pahala sunat. Jadi begitulah dia. Allah Ta'ala tu sangat pemurah. Kita kira ikut jumlah hari tak cukup Ustaz. Kalau kita puasa Ramadan 30 hari, ini Syawal 6 hari, 36 hari. Tapi orang ini, dia dalam bulan Ramadan 24 hari, 6 hari uzur. Ini sambung 6 hari, baru 30 hari. Kita menjawab, rahmat Allah tu lebih luas daripada demikian itu. Allah Ta'ala memberi kepada siapa yang dia nak memberi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tu bergantung kepada niat. Jadi kalau niat kita tu untuk qada dengan sunat, maka dapatlah kedua-duanya. Yang tak boleh, kalau kita niat qada dengan nazar. Qada adalah wajib. Nazar pun wajib juga. Jadi kalau sekira nazar wajib, qada wajib, dua-dua digabung dalam 1 hari puasa, tak boleh. Macam kita sembahyang zuhur dan juga sembahyang asar gabung.
Ustaz kata tu jamak. Jamak tu mana kau sembahyang zuhur dulu, kemudian beri salam, lepas tu sembahyang asar, kemudian beri salam. Tapi ni sekaligus. Aku sembahyang fardu zuhur dan asar. Kerana, tak boleh. Ini pelicik. Ini bukan cara yang dibenarkan. Tapi kalau sembahyang sunat gabung dengan sembahyang wajib, boleh. Kita masuk masjid, kita baru ambil uduk, sampai di malam masjid, imam tengah sembahyang. Kita pun niat aku sembahyang fardu zuhur, ikut imam, dan sunat tahiyatul masjid. Dapat kita pahala sunat juga. Jadi macam itulah tuan-tuan ya. Yang wajib boleh gabung yang sunat, tapi yang wajib tak boleh gabung dengan sama-sama wajib. Maka di sini ada juga alim-alim ulama kita, antaranya Habib Umar bin Hafiz, menyarankan kepada kita supaya kita letakkan niat untuk nak puasa bulan Syawal. Puasa sunat Syawal. Kenapa? Kerana segala apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, semua ini melimpah pahala berganda-ganda. Ya, satu pahala sunat dapat jadi pahala wajib di bulan lain. Kalau satu pahala wajib dapat menjadi pahala 70 wajib pada bulan lain. Macam sekarang kita ni keluar sedekah. Kita keluar sedekah $100, dapat pahala $100 wajib keluar zakat di bulan lain. Kalau kita keluar zakat $100 bulan Ramadan, kita dapat seperti kita keluarkan $700 pada bulan lain zakat pada bulan lain. Maknanya pahala wajib. Jadi itu kita boleh niatkan. Sebab niat mukmin tu diberikan pahala. Sebab tu Nabi SAW bersabda, niatul mukmin khairu min amali. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalan dia. Sebab bila dia niat, tak ada siapa yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Nak riak pun orang nak boleh tunjuk siapa pun tak tahu. Dia dalam hati dia. Maka Allah Ta'ala tahu. Tapi kalau dia dah buat ibadat, orang nampak, kadang-kadang boleh timbul riak. Tapi kita niatkan. Sebab bila kita niat sesuatu nak buat ibadat yang baik, maka telah dituliskan pahala dia. Walaupun belum buat, tapi dituliskan pahala dia. Aku ni niat nanti kalau bulan Syawal ni, aku nak puasa 6 hari lah sunat Syawal. Dapat dah pahala dituliskan. Pahalanya pahala apa? Pahala wajib. Sebab kita dah sebut, setiap yang sunat dapat pahala wajib. Tapi kalau kita niatkan nazar, nazar tu maknanya sudah jadi wajib. Aku menazar kepada Allah, akan ku kerjakan puasa sunat Syawal 6 hari dengan izin Allah jika tidak ada apa halangan. Yalah, kalau ada halangan, jatuh sakit, tak boleh lah. Kita puasa Ramadan pun kalau sakit pun tak puasa. Begitulah dia ya tuan-tuan. Jadi kalau kita letakkan nazar, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa sunat Syawal 6 hari jika tak ada halangan dengan izin Allah. Lebih kuranglah dia punya susunan ayat. Tapi maksudnya begitulah. Perkataan nazar, dan kemudian 6 hari daripada bulan Syawal dengan izin Allah jika tak ada halangan. Itu kita sebutkan jika tak ada halangan lah ya. Jadi taklah beban pada diri kita. Tapi di sini kalau kita dah nazar, wajiblah kita tunaikan. Kalau kita tak tunaikan dia dengan tanpa sebab, tanpa halangan, mungkin kira sibuk sangat berziarah-ziarah, jadi sampai masuk Zulkaidah, wajib dikadakkan. Sebab apa? Sebab itu dah nama wajib. Wajib dikadakkan. Nah, sekarang kita orang perempuan. Orang lelaki tak apalah. InsyaAllah mudah-mudahan orang lelaki semua puasa 30 hari genap tahun ini insyaAllah. Lepas tu sambunglah 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau orang perempuan, dia 6 hari dia uzur dalam bulan Ramadan. Kemudian dia pun nak puasa sunat Syawal, dia pun telah nazar. Aku bernazar pada Allah untuk puasa sunat Syawal 6 hari. Dah letak nazar dah. Kemudian lepas tu bulan Syawal ni pun dah datang. Dia pun nak qada, tapi nak puasa nazar. Macam mana boleh tak gabung? Tak boleh gabung. Dua ibadat yang wajib tak boleh digabung dalam satu ibadat. Kalau yang sunat dengan wajib boleh macam kita sebut tadi. Tapi kalau dua-dua wajib tak boleh. Habis Ustaz, kalau macam tu nak mana satu nak dulukan? Nak qada Ramadan dulu ke nak tunaikan nazar? Kalau qada ni dia boleh sampai bulan Syakban tahun depan. Sepanjang 11 bulan tu boleh qada. Tapi kalau Syawal, dia hanya pada bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal. Jadi dia puasalah nazar Syawal, ya, puasa nazar 6 hari daripada bulan Syawal.
Kalau dia bagus, dia puasa qada pula. Wah, lama pula tu 12 hari pula. Itu terserahlah kepada kemampuan dia. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, dalam kita berpuasa sunat Syawal. Dan di sini kita niat puasa. Niat puasa ni, kalau sekiranya kita niat, biasa orang kita namakan puasa 6. Aku niat puasa 6. Sebenarnya puasa 6 tu tak ada. Yang ada puasa sunat Syawal. Tapi dah kebiasaan orang kita. Pasal dia 6 hari, jadi dia nama puasa 6. Tetapi di sini kata Imam Ramli, kalau seseorang itu dia puasa pada bulan Syawal, walaupun dia tak niat puasa sunat Syawal, tapi dia niat puasa qada saja, pun dapat pahala qada dan pahala sunat Syawal. Pasal memang jatuh pada bulan Syawal. Oh, dia tak pandai lah ustaz kita ni tak belajar ni. Kita cuma niat puasa 6 je. Dapat pahala kerana berlaku pada bulan Syawal. Jadi macam itulah dia tuan-tuan. Tapi niat dia yang betul, besok aku puasa sunat Syawal kerana Allah. Tak payah sebut 6 pun tak apa. 6 tu sebagai jumlah harinya. Jadi kita komplitkan dengan kos dia 6 hari itu saja. Jadi kita niatnya besok aku puasa sunat Syawal. Itu saja dalam hati kita. Puasa sunat ini dia disunatkan ialah macam puasa wajib juga pada waktu malam. Tetapi kalau terlupa nak niat dah subuh, alamak aku tak niat lagi, boleh puasa sunat, boleh niat lepas subuh, selagi dia belum makan minum, selagi dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, selagi sebelum zuhur. Dah pukul 10.30. Aku tak niat puasa lah hari ni, aku nak puasa sunat Syawal. Boleh jatuh niat, aku hari ni puasa sunat Syawal kerana Allah. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi biasalah orang kita ni kalau dapat baby pada bulan Syawal, dia namakan baby itu Syawal. Itulah sebab ada orang nama Syawal. Jadi kita tahulah, kalau baby itu lahirnya pada hari Aidil Fitri, namanya Fitri. Itu namanya, mana dia beranak pada hari raya Aidil Fitri. Ambillah tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara yang penting nak kita sampaikan pada petang ini. Dan jangan lupa, besok kita ada tazkirah lagi dan kita akan membicarakan pula tentang ibadat solat Aidil Fitri insya-Allah. Dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan hari raya Aidil Fitri. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa hari Sabtu kita akan adakan wida' Ramadan, perpisahan Ramadan jam 5.30 petang sampai 6.45 petang. Dengan disertai dengan tahlil, dengan zikrullah dan doa akhir Ramadan. Dan insya-Allah pada hari Sabtu malam Ahad, malam Aidil Fitri, kita akan adakan pula, iaitulah kita punya kita solat malam, iaitu solat tahajud, iaitu pada malam kurniaan Lailatul Jaizah. Jadi maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya. Mungkin ada tersalah kata, tersilap bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap tu pada kelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, kita akhiri dengan kita mohon kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Allah atas segala kelemahan kami dalam menunaikan ibadat puasa Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu banyak salah kami ya Allah. Kami tahu banyak perkara yang kami langgar ya Allah. Hati kami pun bercampur dengan riak, ujub dan sum'ah. Ya Allah, Engkau-lah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau-lah Tuhan Maha Penyayang. Kasihanilah kami umat Nabi yang Kau sayangi. Kamilah umat yang lemah, yang dhaif ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami tahu Engkau-lah Tuhan yang Maha Pemaaf. Dan Kau suka ampun dan maafkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami ya Allah. Terimalah amalan kami seada ini ya Allah. Demikian juga Kau ampunkanlah ibu ayah kami ya Allah. Mereka lah manusia yang telah banyak susah payah untuk kami ya Allah. Kau berikanlah mereka darjat yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Luaskanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka satu taman syurga. Terimalah amalan mereka, ampunkanlah dosa mereka. Demikian juga datuk nenek moyang kami dan adik-beradik kami, keluarga kami, pakcik-makcik kami, guru-guru kami dan sekalian murid-murid kami dan pegawai-pegawai kami dan sekalian mereka yang mengikuti program tazkirah Ramadan petang ini ya Allah. Ampunkanlah kami semua ya Rahman, dan jadikanlah kami semua pada golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu ya Rahim. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami dan semua umat Islam daripada neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah,
terimalah doa kami, kabulkanlah semua hajat-hajat kami, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara-negara jiran dan seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah masjid-masjid kami dibuka untuk kami beribadah dalamnya. Izinkanlah dibuka kembali Mekah, Madinah untuk kami mengerjakan haji dan umrah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Sebelum saya akhiri tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah kepada salah seorang anggota AMTAS kami yang telah kembali ke rahmatullah pada tengah hari tadi, iaitu almarhumah Hajah Safia binti Jantan. Beliau daripada Primula Travel yang di mana telah menyahut seruan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan mengumpulkan rohnya bersama arwah yang salihin dan menerima amalannya dan diampunkan dosa-dosanya dan ditakkan rohnya di dalam syurganya dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian saja dari saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.